وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور أنوار وسير أسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang dimuliakan barisan Imam Bilal, seterusnya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, sihat? Lama kelas tak ada ni. Sihat semua Cuti SEM. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan terkesan kalau orang tak ramai duduk dalam majlis ilmu ni, jangan terkesan. Jangan terkesan. Wasiat pada para masyayikh, pada guru-guru kami, terutamanya guru saya yang saya sayangi, yang saya muliakan, Tuan Guru Haji Razali bin Ibrahim hafizahullah taala. Beliau kalau mengajar pun di pondok kami ni dulu tak ramai pun. Tak sampai ratus-ratus orang. Sampai tahap pun kalau saya orang tanya mengaji kat mana kan, saya sebut nama pondok pun orang tak kenal. Tak kenal pondok mana ustaz mengaji ni. Tak kenal sebenarnya tak semestinya tak ada tuan-tuan. Kan? Tak kenal mestinya tak semestinya tak ada. Macam tu juga dalil. Kan? Kita mengaji ilmu agama Allah Taala ni, tak semestinya kita tak jumpa benda tu tak ada. Betul? Sebagai contoh, kita mengambil pandangannya ulama-ulama besar seperti Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, Syekh Ahmad Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Mereka membahas di dalam kitab-kitab mereka ini, mereka tidak datangkan hadis. Jarang sekali kalau kita tengoklah, jarang sekali, bukan tak ada, ada riwayat hadis itu, tapi secara rijal hadis tu tak ada, secara keseluruhan tu tidak diletakkan, kerana itu bukan kitab hadis. Kan? Akan tapi orang dah komen dah. Ini tak ada ni dalam kitab ni. Tambah pula Isra' wal Mi'raj baru ni. Kifayatul Muhtaj. Habis orang hentam habis-habisan, tak ada dalil dan sebagainya. Mana pergi sangka baik kita terhadap para ulama? Mana pergi adab kita terhadap para ulama? Bukan ke maksud baginda Nabi SAW itu dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita. Maka siapa lagi yang patut kita berakhlak melainkan dengan warisan para nabi, yakni para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya, para nabi.
Jadi mereka yang duduk dalam majlis ilmu ni pun jangan terkesan. Kalau tak ramai orang jangan terkesan tuan-tuan. Tak ramai orang duduk ni. Baliklah. Boleh tuan-tuan nilai itu para ulama sebut tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu besar. Sangat besar. Dan hari yang tuan-tuan duduk ni, mungkin tak ramai yang duduk dalam majlis ilmu agama Allah Ta'ala. Mungkin terpencil majlis pengajian gitu. Orang banyak tak tahu dan sebagainya. Bukan tak tahu, dah bagi tahu. Mungkin orang tak maklum. Orang tak ambil maklum mungkin. Abang Syafiq kita ni update dengan saya setiap hari, Masya Allah. Dan mujahadah. Kadang-kadang call dapat, kadang tak dapat. Kadang mesej kena payung. Orang muda kata payung glutik. Tunggu saya dulu tuan-tuan. Mungkin saya pernah cerita dulu. Saya tak tahulah kat mana saya cerita. Kebanyakan mereka yang duduk dalam majlis para ulama ni dengan sabar, Allah akan bagi dua perkara pada dia. Sama ada dia jadi alim, jadi alim ulama. Maknanya orang yang alim dalam bidang ataupun dalam bidang agama ni, alim maknanya pakar dalam bidang ilmu agama Allah Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala akan pilih hidup dia ni bermanfaat untuk semua orang. Maksud bermanfaat ni apa tuan-tuan? Setiap dia pergi pada setiap orang, semua orang akan suka pada dia. Ini orang jumpa saya minta, Ustaz macam mana ni nak tunduk orang ni? Apa ada baca-baca? Tak ada tuan-tuan. Tak ada baca-baca. Ada tuan-tuan, bukan tak ada, ada. Tapi nak amal tu berat tuan-tuan. Pertama sekali solat tu kena sempurna dulu. Nak ambil tu berat amalan-amalan para ulama ni. Ambil yang mudah-mudah saja. Antara dia apa? Menghadiri majlis ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan majlis ini tuan-tuan pada zahir mata kita memang tak ramai. Memang tak ramai majlis ni. Kan tapi di sisi Allah Ta'ala, pada pandangan penduduk langit tu ramai. Sebab mereka ni akan datang pada majlis ni. Majlis yang mana di dalamnya ada menceritakan tentang Allah Ta'ala, yakni kebesaran Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, menselawati baginda Nabi SAW. Yakni mengingatkan kita ini kepada ajarannya baginda Nabi SAW. Dua benda ni ada dalam majlis, confirm adanya penduduk langit di situ. Ada ke lagi majlis yang lebih mulia pada penduduk langit duduk tuan-tuan? Dan saya nak beritahu tuan-tuan, benda ini berkait dengan apa? Berkait dengan kematian kita besok. Nabi Idris AS, saya pernah riwayatkan, disyarah oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan kena ingat nama ulama-ulama, nama sebenar ni kalau boleh ingat. Sebab apa kena ingat? Sebab mereka ni antara orang yang memberi keseluruhan hidup mereka untuk kita. Imam Ghazali karang kitab ni untuk kita lah tuan-tuan, bukan untuk dia, untuk kita ni. Tak perlu kita gali lagi pada Quran dan hadis. Sebab apa? Mereka telah sajikan pada kita semua. Para ulama sebut, Imam Ghazali riwayat, bagi mereka yang duduk dalam majlis ilmu ini, termasuklah bukan sahaja diri mereka, bahkan kedua mak ayah mereka pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam riwayat itu didatangkan riwayat tentang Nabi Idris AS. Kita tahu Nabi Idris ni bukan nama sebenar dia, Nabi Idris AS. Idris asal perkataan daripada darasa, tadris, belajar. Darasa, belajar. Madrasah, tempat belajar. Madrasah, tempat belajar. Para ulama sebut di dalam riwayat, kalau kita baca, Nabi Idris AS ni, punca malaikat Israel AS ni rapat dengan ni sebab apa tuan-tuan? Sebab apa malaikat Israel rapat dengan dia? Kita tahu malaikat Nabi yang paling rapat selain pada Rasulullah, Nabi yang paling rapat dengan malaikat Israel ataupun malaikatul maut adalah Nabi Idris AS. Kenapa dia boleh rapat dengan malaikat maut ataupun malaikat Israel AS? Sebab apa? Sebab dia banyak duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu nama dia Idris, belajar. Dan amalan yang dia lakukan ini, para ulama sebut, diangkat oleh malaikat dan diceritakan di penduduk langit. Tuan-tuan, solat malam pada hari ini, memang orang tak tahu. Orang memang tak tahu. Tak ada orang tahu dalam bilik, sorang-sorang dan sebagainya. Berzikir, menangis dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beristighfar pada Allah, baca Al-Quran satu juzuk dan sebagainya. Banyak amalan yang kita buat. Jangan rasa orang tak tahu.
Orang manusia ni tak tahulah, tapi orang langit tu tahu. Siapa orang langit? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Asal para masyayikh kata Nabi Idris ni dirapati oleh malaikat maut sebab apa? Sebab cerita Nabi Idris ni selalu dibualkan oleh malaikat. Para malaikat hafazah ataupun para malaikat yang ada di sekeliling kita ini, yang ramai, yang banyak ni, mereka sentiasa menceritakan tentang Nabi Idris. Setiap kali amalan Nabi Idris naik saja amalan itu diceritakan oleh semua orang ataupun seluruh malaikat. Macam kita, orang buat kebaikan, kita akan cerita pada orang ni, orang ni dapat kereta baru lah, itulah, inilah kan, dan sebagainya. Macam itulah penduduk langit. Ini amalan siapa ni naik sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan naik pun dah hadrat Allah taala tu, kalau kita baca dalam Minhajul Abidin, diriwayatkan bab akhir sekali tu ada riwayat hadis tu, setiap tingkat langit tu ada tapisan, tuan-tuan. Bukan mudah nak naik pada Allah Ta'ala ni, bukan mudah, tuan-tuan. Sehinggalah para ulama sebut dalam riwayat Nabi sebut, sehinggalah amalan Bani Adam ini ada di kalangan kita ni dicampak kembali amalan itu seperti kain buruk, tuan-tuan, pada muka kita. Keadaan kita ni saja tak nampak keadaan tu. Dan dalam riwayat diangkat amalan Nabi Idris alaihissalam ini sehingga sehingga malaikat maut ni tercari-cari, bukan tercari. Datang satu benak dalam hati malaikat maut alaihissalam, malaikat Israil alaihissalam, untuk berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam tanpa perintah daripada Allah Taala, tanpa perintah daripada Allah. Maksud tak ada perintah ni maknanya bukan untuk angkat nyawa Nabi Idris alaihissalam. Cerita ni masyhur. Dan perkara ini diceritakan oleh para ulama bukan untuk cerita saja, tuan-tuan. Benda ini juga berlaku pada kita. Berlaku pada kita umat akhir zaman. Bahkan umat ini juga diceritakan daripada setiap bibir-bibir para nabi-nabi terdahulu. Setiap bibir-bibir para nabi, para ulama sebut, semua ceritakan tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita membuat amalan bagi umat Muhammad ini, bagaimanalah malaikat akan melihat kita. Dapat, tuan-tuan, insya-Allah. Jangan terkesan. Ni majlis ramai orang. Masya-Allah. Ini majlis kurang orang. Tak. Saya datang ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Barulah nur ilmu tu akan datang. Kalau tak, apa yang berlaku, tuan-tuan, dia akan jadi funun ataupun anfun, kemahiran sahaja. Kemahiran ni apa, tuan-tuan? Kita tahu tapi tak mampu nak buat. Kita tahu solat tahajud itu besar ganjaran itu. Besar ganjaran tahajud. Kita tahu besar ganjaran istighfar. Kita tahu besar ganjaran orang yang beramal pada malam nifsu Sya'ban. Tapi kerana tak mampu, kenapa tak mampu nak buat? Kerana niat kita, para ulama sebut, antaranya kerana niat kita menghadiri majlis ilmu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi atas kasih sayang Allah pun, mereka yang tak ada niat datang dalam majlis ilmu pun, sehingga Nabi sebut dalam riwayat disyarah oleh para ulama, seumpama apa, mereka yang datang tak ada niat. Mereka sebut ada orang datang duduk dalam majlis tu tak ada niat nak duduk, mungkin kerana dia niat berteduh sebab hujan. Tadi saya datang hujan, tuan-tuan, naik motor saja nak beritahu. Luar tu hujan, tak tahu sekarang hujan ke tak. Baca doa Allahumma sayyiban nafi'a, insya-Allah, tuan-tuan. Mana tadi? Lupa dah. Para ulama sebut, mana tadi? Lupa betul ni. Malaikat maut. Para ulama sebut, bila didatangkan niat kita tadi, mereka yang duduk yang tak ada niat pun, para ulama sebut dalam hadis, Nabi sebut apa? Bagi mereka juga keampunan untuk mereka. Bukan saja mereka yang duduk saja ni, bahkan mak ayah mereka pun disebut oleh Allah Ta'ala di majlis malaikat Allah. Ada lagi ke kemuliaan ni berdiri, tuan-tuan? Cuma lemah kita ni sebab Allah tak tajalikan depan kita. Allah datangkan hijab demi hijab demi hijab demi hijab. Bukan saja hijab daripada Allah Ta'ala, bahkan hijab kerana dosa kita. Tak nampak manfaat akhirat tu, tak nampak. Tak rasa manis halawatul iman, halawatul ibadah tu tak rasa. Menyebabkan kita ini tidak rasa kebesaran dalam majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Boleh, tuan-tuan, insya-Allah. Ni kena tanam azam ni, akhir zaman ni. Tak ada lagi majlis, tuan-tuan. Melainkan kalau kita mendatang
datangkan dalam keazaman dalam hati kita ini semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka kata Al-Habib Umar Al-Hafidh hafizahullah Ta'ala, bila didatangkan niat yang betul kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala di majlis yang besar sebenarnya ni, walaupun tak ramai yang hadir dalam majlis ini, niat yang besar ini para ulama sebut akan membuahkan hasil yang besar. Apa dia? Nur fil qalb. Nur fil qalb. Cahaya dalam hati kita. Apa manfaat cahaya dalam hati ini? Ulama sebut apa manfaatnya? Kita akan nampak setiap perkara yang berkaitan dengan akhirat itu penting. Sehingga kesedihan kita meninggalkan amalan akhirat itu lebih besar kesedihan itu berbanding dengan perkara lain. Ini kita lihat, nak tanda nur ada dalam hati ni, bila kita tinggalkan amalan akhirat, rasa sedih tak dalam hati kita. Ini baca Quran ada ke tak ada? Tak ada ini. Rasa sedih tak dalam hati? Istighfar ni ada ke tak ada? Tak ada ini. Ini sembahyang sunat rawatib. Lagi besar lagi sembahyang fardu kita. Berjemaah pula. Kalau kesedihan ini ke arah itu, maka para ulama sebut beruntung kita ni. Sebab apa? Ada nur pada hati kita. Sebab nur inilah yang akan membawa kita besok. Bila kita pakai nur ni tuan-tuan, anwar, nur fi qalb ni, cahaya dalam hati ni bila kita pakai tuan-tuan, di yaumil mahsyar besok tuan-tuan, bangkit pada kubur, para ulama sebut, walaupun dalam riwayat didatangkan matahari yang 10 kali ganda dari riwayat lain, 70 kali ganda dan sebagainya, akan tapi matahari di sana para ulama sebut tidak mendatangkan manfaat cahaya seperti sekarang. Akan tapi dia datangkan bukan manfaat, mudarat bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menuntun kita, bukan menuntun melihat tuan-tuan, menuntun ni membawa. Tuntun kan? Tuntun lain. Menuntun kita ke arah mereka yang bersama dengan baginda Nabi siapa tuan-tuan? Nur yang ada kita bawa ini. Dan bukan sahaja di yaumil mahsyar, bahkan di alam kubur pun yang akan menerangi kita besok siapa? Amalan kita tuan-tuan. Insya-Allah sama-sama kita azam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, setengah jam je. Setengah jam je habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Amin. InsyaAllah. Sampai pada muka surat 45. 45. Tuan-tuan boleh semak 45? Tak ada. Tak apa tuan-tuan. Dengar pun jadilah. Dengar pun jadilah. Akhir zaman ni tak boleh marah lebih-lebih tuan-tuan, kan merajuk orang. Merajuk orang. Ustaz ni tak boleh ni. Ustaz ni tak pernah senyum. Tak pernah buat lawak. La haula wala quwwata. Beriman pada hari kebangkitan, padang mahsyar dan sirat. Beriman pada hari kebangkitan, yakni hari kiamat, padang mahsyar dan sirat. Ada sebahagian mutaakhirin ini adanya pandangan mengatakan sirat ini satu simbolik. Ada juga dia kata sirat ni tak ada. La haula wala quwwata illa billah. Sirat termasuk tuan-tuan dalam perkara yang ada dan wajib diimani, bukan benda simbolik. Ada orang tak tahulah ke mana dia faham tu, wallahu alam. Tuan-tuan yang tahu ni, kita doakan kebaikan bagi mereka yang memahami perkara ini dengan kaedah begitu, supaya mereka ini kembali kepada landasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang dimaksud beriman kepada hari kebangkitan adalah kita berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Ini dikarang oleh Nahdlatul Ulama. Itu sini di dalam kuburan. Maksud kuburan ni jamak lah tuan-tuan. Dalam kubur-kubur. Dalam kubur mereka kemudian dikumpulkan pada satu tempat untuk melakukan perhitungan amal. Beriman kepada hari kebangkitan ini, para ulama sebut, memang ia berada di dalam hati keimanan ini. Akan tapi ulama sebut, dia juga perlu ditarjihkan, perlu diterjemahkan, perlu dizahirkan melalui amalan kita. Maka melalui amalan mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala, melalui amalan mereka inilah tanda mereka beriman pada hari kiamat.
Tanda mereka yang tidak beriman pada hari kiamat, mereka tidak menyediakan amal untuk hari kiamat. Jelas tuan-tuan? Maksud dia apa? Mereka meninggalkan amalan fardu, meninggalkan amalan agama, hakikatnya mereka tidak beriman pada hari kiamat sebenarnya. Sebab apa? Sebab mereka lagi mementingkan kehidupan dunia dan mereka merasakan mereka akan hidup di dalam dunia ini. Ada ke tak ada tuan-tuan? Ada. Ramai. Dan bahkan mereka, alhamdulillah ala kulli hal, keadaan kita di tanah Melayu ni insya-Allah khair. Kalau kita baca dalam at-tarikh, di dalam kitab-kitab para ulama, antara dia yang ditahqiqkan oleh para ulama, saya ada baca satu kitab Pemuda Tauhid. Kitab tu nama dia Pemuda Tauhid. Di dalam tu adanya sejarah para ulama terdahulu, bagaimana Islam dikembangkan di tanah Melayu ini. Kita syukur pada Allah Ta'ala, beratus tahun tuan-tuan. Beratus tahun kita ini dijajah oleh beberapa negara, bukan satu tuan-tuan. Berapa negara tuan-tuan kita kena jajah? Berapa tuan-tuan? Balik kira tuan-tuan. Balik kira. Dan setiap daripada negara ataupun setiap pada jajahan mereka ini ratusan tahun. Bukan puluh tahun. Sebab tu para ulama sebut nikmat kemerdekaan kita ini 60 lebih tahun ini, jangan kita lalai daripada nikmat ini. Kerana tak sampai lagi, tak sampai sama lagi dengan tahun jajahan kita dulu. Kita dijajah dulu tak sampai lagi tahun tu. Baru separuh mungkin. Maka mereka yang menjajah tanah Melayu ni, para ulama sebut alhamdulillah dalam kajian para ulama kita, tidak ada orang Melayu yang murtad daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Kerana apa? Kerana berkatnya para ulama terdahulu. Kerana mereka ini, para ulama sebut, kerana mereka ini istiqamah dalam pengajian-pengajian ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan atas pergerakan para ulama dan juga mereka yang duduk di dalam rumah Allah Ta'ala ni, mereka bergerak untuk mengajak manusia lain kepada rumah Allah Ta'ala, kemudian duduk dalam majlis-majlis ilmu agama Allah Ta'ala ini, menyebabkan mereka ini tidak terkesan dengan da'iyah-da'iyah mereka yang menjajah kita dulu. Ni jelas tuan-tuan, tak ada dalam kajian. Cuma sekarang ni banyak. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan ilmu para ulama terdahulu, kita tinggalkan nasab ataupun silsilah sanad yang diturunkan oleh para ulama terdahulu. Ini sebab dia. Antara sebab apa dia? Sebab tidak ada lagi keagungan, ikram, kemuliaan di dalam hati kita ini terhadap para ulama. Menyebabkan apa yang berlaku pada kita, kata Imam Malik, Allah tarik kekuatan keislaman. Kerana apa? Kerana tidak lagi kita ini memuliakan para ulama. Ini berlaku. Dan benda ini pun memang berlaku. Seperti mana takdir yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala melalui hadis baginda Nabi SAW. Ini kelemahan kita sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan beriman pada hari kebangkitan ini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Muqasyafatul Qulub meriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala, daripada hadis yang diriwayatkan daripada Zaid ibni Aslam daripada bapanya radhiyallahu anhum ajma'in, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang mana ayat itu adalah, kalau dalam terjemahan ni tak ada, saya minta maaf lah, banyak kitab saya ni banyak rumi dah sekarang. Kitab-kitab dulu banyak hadiah kat orang. Allahu Akbar. Yang mana Nabi sebut di dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir, sampai habis. Yang mana maksud dia, bermegah-megah telah melalaikan kamu daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah kamu itu telah melalaikan kamu pada ketaatan. Bermegah-megah ini kalau kita lihat dalam tafsir para ulama, antaranya dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mensyarahkan bermegah-megah ini bermaksud apa?
mereka yang mengutamakan kehidupan dunia daripada amal agama Allah Subhanahu wa taala, daripada amal akhirat, maka di situ dikira bermegah-megah. Walaupun perkara tadi dia tidak bermegah dengan orang lain, tapi dia bermegah dengan diri dia, bahawa dia merasakan kehidupan dunia ini lebih baik daripada kehidupan akhirat. Maka itu termasuk daripada takatsur. Para ulama al-hakumut takatsur, para ulama sebut termasuk dalam bermegah-megah. Sampai kalian masuk ke dalam kubur, hatta zultumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta zultumul maqabir, ra nipis, maqabir, macam mana sebut ra nipis? Sengit. Maqabir, bukan maqabir. Maqabir, ialah tuan-tuan, maqabir. Alhaakumut takatsur. Sur dhamma memang muncul. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Bir, apa? Bir syai'in qadir. Senyum. Qadir, apa? Qadir. Sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. Kenapa masuk dalam kubur, tuan-tuan? Bukan masuk dalam kubur saja. Kata guru saya, tafsir Jalalain, orang ini akan tahu diri dia bukan dalam kubur, tak. Sebelum dia ditarik nyawa ni. So dia tarik nyawa ni apa? Ketika berada di kerongkongan, sebelum habis, dia dah tahu dah keadaan dia kat mana. Waktu itu pun para ulama sebut waktu tu dah tahu lah. Kat mana keadaan tu. Sebab apa? Sebab ketika itulah kita diuji secara total. Syaitan, para ulama sebut iblis. Iblis ini akan datang, para ulama sebut yang paling kerap adalah ketika orang nazak. Ketika orang nazak. Para ulama sebut sebab itulah kalau dalam kaedah rawatan Islam, mereka yang dalam keadaan nazak perlu ada orang teman dia. Perlu ada orang teman dia. Antara adab dia perlu ada teman. Jangan tinggal dia seorang-seorang, tuan-tuan. Termasuklah mayit. Mayit pun perlu ada di sampingnya keluarga. Jangan tinggalkan dia. Walaupun telah dikafankan, atau urusan-urusan tertentu kena ada bersama dengan dia. Dan para ulama sebut ketika kita berada dalam sakaratul maut, benda ni semua kita akan dapat. Jangan risau. Semua kita akan dapat. Yang bercakap kat depan pun akan dapat benda ni. Antara ujian yang didatangkan kepada kita apa, tuan-tuan? Untuk menutup kemegahan kita di dunia ni, apa dia? Antara ujian yang kita akan dapat, iblis ni akan datang dengan berupa, para ulama sebut berupa orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang ni akan datang dalam keadaan bagaimana? Mereka akan berusaha untuk kita ini tidak ucapkan kalimah la ilaha illallah, ataupun mengucapkan Allah. Sebab tu para ulama juga sebut bagi mereka yang berhadapan dengan mayit, mereka yang berhadapan dengan orang yang nazak, kalau tak mampu diajarkan la ilaha illallah, cukup dengan Allah. Cukup dengan Allah. Cukup. Jelas, tuan-tuan? Ada orang tak boleh, ustaz, sebab Nabi sebut man qala la ilaha illallah akhiru kalam. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Sebab Nabi sebut la ilaha illallah. Sebab tu hadis ni kena syarah ulama, tuan-tuan. Tak boleh faham untuk kepala itu. Sebab mereka yang duduk di dalam keadaan nazak itu, para ulama sebut seluruh daripada sentinya ditegangkan oleh malaikat. Kalau kita mengaji dalam bidang rawatan Islam, memang kalau orang yang terkena dengan gangguan pun akan berlaku rejatan dalam tubuhnya. Macam orang kena sawan tu sama, akan renjat. Sebab tu para ulama sebut bagi mereka yang berada dalam keadaan nazak, kebiasaannya lidahnya akan lembut, lidahnya akan keras. Sekarang saya cabar tuan-tuan keras lidah, sebut la ilaha illallah. Keras lidah, tuan-tuan. Keraskan lidah. Sebut la ilaha illallah. Tak boleh, tuan-tuan. Keras. Tak boleh. Yang menggerakkan siapa, tuan-tuan? Allah. Hakikat tu akan datang kerana amal. Yang menggerakkan kita untuk mengucapkan Allah, la ilaha illallah, siapa? Amal kita. Amal kita akan memudahkan kita. Dan bagi mereka yang sentiasa pada lidah la ilaha illallah,
akan mudah bagi dia la ilaha illallah. Maka para ulama sebut akan datang iblis ini membawa setiap rupa pada kita. Bergantunglah kalau orang tu sayang bini dia, bini pula ada empat datang tuan-tuan. Empat datang, jangan risau. Kalau orang tadi ta'alluq, sebagai contoh para wali awliya illah diceritakan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, antara awliya, saya lupa nama syekh ni, antara dia ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat dia dalam manaqib itu diceritakan didatangkan para masyayikh, para guru-guru dia datang. Tuan-tuan ta'alluq pada guru ini, dia datang waktu itu, tapi bukan Tok Guru lah yang terkesan pula. Kalau boleh ingat lah waktu tu tuan-tuan, kalau boleh ingat, kita doa lah dengan Allah Ta'ala, insyaAllah. Ketika itu para ulama sebut didatangkan, dalam riwayat itu didatangkan guru-guru dia. Allah. Saya tak tahu macam mana keadaan kita, saya lah tak tahu macam mana besok. Dan setiap orang yang kita sayang, termasuk apa sahaja, selepas daripada ujian itu, maka akan datang juga beberapa orang, kata guru saya, yang pada hemat kita adalah orang saleh. Antara dia, mereka yang berpakaian hijau akan datang kepada kita. Dan ada juga di antara mereka juga akan berpakaian putih akan datang, akan membawa bejana. Dalam kita lama bejana. Bejana ni apa tuan-tuan? Bekas air. Bejana ataupun jag air yang di dalamnya, di dalam riwayat diisikan, satu riwayat diisikan air mani di dalamnya, dalam riwayat lain diisikan nanah di dalamnya. Dan apabila didatangkan di hadapan kita, kalau kamu tidak ucapkan la ilaha illallah, ini ganjaran kamu. Sebab apa? Mereka yang nazak, mereka akan haus. Kita akan dalam keadaan haus ketika itu. Semua nazak begitu. Semua nazak begitu. Dan di akhir, para ulama sebut tingkatan paling tinggi ujian itu apa dia? Akan datanglah malaikat bersama dengan. Ketika itu datanglah syarah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Itu ayat tu. Ingat tuan-tuan ayat ni, kalau boleh ingatlah. Bagi mereka yang taat pada Allah, malaikat akan datang dalam keadaan yang baik daripada belah kanan. Ini disyarah oleh ulama. Contoh ulama boleh tahu ustaz, wallahu a'lam. Ini futuh yang dikeluarkan, yang diberikan oleh para ulama kita. Allah beri pada mereka untuk cerita pada kita bagaimana keadaan itu. Betul tak betul, tunggulah. Semua akan tengok besok. Nanti tuan-tuan kalau nak tengok betul tak betul, nanti lepas meninggal nanti jumpa saya. Ustaz betul, Ustaz cakap ni betul. Kalau jumpalah tuan-tuan. Kalau jumpa tuan-tuan waktu tu, mungkin tuan-tuan saya masukkan dalam botol lah. Saya tahulah tuan-tuan tu rupa yang tak baik. Boleh tuan-tuan kalau mimpi dalam keadaan baik tu lain cerita dia. Ulama sebut, dan tingkat tertinggi apabila fitnah kematian itu sampai adalah kalau orang baik datang malaikat maut daripada belah kanan. Kalau orang buruk itu ataupun su'ul khatimah, mereka akan datang daripada kiri. Ustaz sempat ke tengok? Sempat tuan-tuan, sempat. Kita akan tahu perkara tadi. Jangan risau. Apa pun pangkat kita kat dunia, siapa pun kita akan menghadapi perkara yang sama. Dan beruntung bagi mereka yang datang daripada kanan, maka mereka akan datang kepada dia dan akan duduk bersama dengan dia. Dan sangat beruntung bagi mereka, Allah rakam dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Allah itu adalah Rabb dia, Tuhan dia. Saya dah pernah syarahkan perkara ini. Rabb dengan makna apa? Tempat bergantungnya hidup dia. Setiap daripada hidup dia, dia mengutamakan Allah. Itu maksud dia, bukan cukup menyebut Allah, tidak, tapi menyatakan dalam hati dia setiap perkara yang dia buat adalah berkait dengan Allah. Saya makan ni Allah suka ke tak? Saya minum ni Allah suka ke tak? Saya lakukan perkara ni Allah suka ke tak? Ini taqwa. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqam. Kemudian istiqamah dengan keimanan. Syarat dia perlu istiqam. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ini dengan jamak, akan tapi diamir, diketuai oleh siapa? Malaikat maut akan bersama dengan kita. Wal malaikah, wal malaikah alla takhafu wa la tahzanu.
Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yang datang kepada kanan malaikat ni, para ulama sebut akan sebut dua perkara. Alla takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Takut tak ada apa? Kematian. Sedih tak ada apa? Tuan-tuan ingat lagi. Sedih tak ada apa? Tak ada perkara yang kita tinggalkan kat dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka ini akan mengucapkan kepada kita, jangan kamu takut, jangan sedih. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan dikhabarkan berita gembira pada kamu tentang syurga Allah Ta'ala. Dan syurga ini dikhabarkan oleh malaikat dengan keadaan apa? Bukan dikhabarkan sahaja, diperlihatkan ketika itu. Kita semua akan lihat. Bahkan para ulama sebut, bagi mereka yang saleh, mereka akan bau haruman syurga itu. Sebab tu disyarahkan bagi mereka yang husnul khatimah, meninggal keadaan baik, mereka senyum sebab apa? Sebab melihat syurga di hadapan mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ini benda yang kita nak tahu. Apa dia? Kata malaikat, kamilah. Nahnu awliya', kamilah wakil kamu untuk kehidupan dunia. Untuk kehidupan dunia maksud dia apa? Malaikatlah yang akan menjaga apa yang kita tinggalkan di dunia. Siapa? Anak isteri kita yang kita tinggalkan, keluarga yang kita tinggalkan, malaikat yang akan jaga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan di hari kiamat, di hari akhirat. Untuk siapa? Untuk kita. Dapat tuan-tuan, insya-Allah. Allah. Wallahu a'lam. Cukuplah tu. Kan sambungkan nanti tak habis pula 9.30 tuan. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Sentiasa doakan mereka yang sentiasa hadir dalam majlis saya, dan majlis mana-mana lah, bukan saja majlis saya, majlis para ulama yang lain, majlis ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya diberikan kekuatan. Tuan-tuan, akhir zaman ni pilihan tuan-tuan. Bukan kerana kita nak nafikan akidah ini, para ulama sebut bukan kerana iradah kudrah kita, tak. Kerana pilihan daripada Allah Ta'ala. Ini berapa ramai yang sebumbung dengan suara pun tak mampu untuk hadir. Bukan untuk lihat keburukan, tidak, tapi untuk menilai nikmat itu. Dan nikmat ini para ulama sebut kita akan tahu nilai dia tinggi ataupun tidak bila nikmat ini hilang dari diri kita. Satu orang akan tahu nikmat melihat tu bila dia pakai spek mata bang, bila dia hilang nikmat mata tu, satu orang dia akan tahu nikmat ni lutut kuat, kaki kuat ni. Nikmat tu tahu bila datang gout. Datang gout pun tahu nikmat ni. Berdiri mandi dan semayang nikmat. Nikmat pinggang tu akan tahu bila hilang. Setiap nikmat itu kita akan tahu syukur. Nikmat itu besar bila dia hilang. Itulah agama tuan-tuan. Agama ni tak hilang waktu ini, tidak. Kita akan tahu nikmat ni bila kita tinggalkan dunia ni. Sebab tak ada dah usaha ikhtiar untuk kita lakukan untuk amal, tak ada dah. Waktu itu kita akan tahu nikmat agama yang sebenar. Nikmat duduk menjelmu ni, kau tahu nikmat duduk ni sebenarnya. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, sambung tadi sikit tuan-tuan, sikit. Termasuklah mereka yang ketika duduk dalam majlis ilmu ni, kata para masyayikh, kata guru-guru saya, termasuk Tuan Haji Razali, mereka juga akan dikenal oleh para penduduk langit. Para malaikat ni bila diangkat roh kita besok, selepas ditanam, selepas dicabut roh, para ulama sebut roh ni akan terbang, roh ni akan naik, para ulama sebut. Itulah kita nak syarah tu panjang. Ketika naik itu untuk beritahu apa? Untuk melihat jasad kita. Dan nak beritahu pada kita apa? Kita dah meninggal waktu tu. Para ulama sebut sebab apa? Kebanyakan pada manusia itu tidak boleh terima kematian dia. Tak boleh terima. Dia tak boleh terima kematian, meninggalnya dia. Kemudian dia angkat roh untuk melihat jasad dia tadi, yang dia dah mati. Ketika itu dia dah meninggal dunia. Dan para ulama sebut ketika itulah kita tahu kita ni terkenal ke tak terkenal di penduduk langit. Waktu itu kita dah sambut bagaimana di langit. Kita di Illiyin ataupun Sijjin, dua tempat. Dia letakkan kita ni belah sini ataupun belah sini, belah kanan ataupun kiri. Waktu itu
Para ulama sebut kita akan tahu, oh, tak ada orang kenal punya aku kat langit. Kat dunia orang kenal, kat langit tak kenal. La haula wala quwwata. Kat dunia mungkin orang tak kenal, tapi kerana amal kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dikhabarkan oleh para malaikat, maka para ulama sebut terkenal kita di penduduk langit sebab apa? Amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, tak ada soalan kot. Cukuplah insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk, yang lemah daripada diri saya. Semoga Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita, beri kebaikan kepada kita, beri kekuatan kepada kita, beri taufik dan hidayah kepada kita untuk kita amalkan agama dengan sempurna, mendatangkan kebaikan kepada kita atas apa yang kita buat terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah beri istiqamah juga kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala pilih kita lagi dan lagi untuk duduk dalam majlis ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.